A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita akan mempelajari madah, arud, dan sebelum-sebelumnya kita telah mempelajari ta'rif ilmu al-arud itu sendiri, ilmu al-arud, dan sebab dinamakan arud, yang mana nama-nama arud ni, nama arud itu sendiri ada dua kaul yang ada dua kaul yang mengatakan ilmu arud tu namanya arud. Dan setelah itu kita mempelajari juga maudhu' dia. Maudhu' ilmu arud ni apa? Dan siapakah orang yang meletak yang telah mengasaskan ilmu arud itu sendiri? Iaitu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan anak murid dia. Setelah itu, hari ini kita akan mempelajari pula tentang fawaid dirasatihi, faedah mempelajari ilmu al-arud. Yang first sekali, yang pertama, faedah mempelajari ilmu arud adalah tajnib man ladaihi al-mauhibah asy-sya'r al-khata' man ladaihi mauhibatu asy-sya'r al-khata' fi insya'ihi. Maksudnya menghindarkan penyair daripada melakukan kesalahan dalam menghasilkan satu syair. Lepas tu yang kedua, ma'rifatun baitus syairun sahih al-auzan wa fasidihi. Untuk mengetahui kepada orang-orang yang selain daripada penyair bahawa kita boleh membezakan sama ada satu ayat tu adalah satu syair ataupun bukan satu syair. Sama ada dia sahih wazan dia. Yang ni akan diceritakan jugalah nanti, macam mana sahih wazan tu, wazan yang sahih tu macam mana, dan wazan yang fasid tu macam mana. Yang penting kita tahu kat sini untuk membezakan lah. Orang-orang biasa boleh membezakan sama ada itu adalah satu syair ataupun bukan syair. Lepas tu yang ketiga adalah membezakan sama ada tamyizus syair min natharin alladhi yahmilu ba'du simati syair. Yang ketiga maksudnya kita dapat membezakan sama ada prosa itu, kita dapat membezakan sama ada prosa itu adalah prosa yang macam mana. Ciri-ciri syair tu macam mana? Adakah dia satu bahar mutadarik, sama ada dia bahar mutadarik ataupun bahar wasit, bahar basit, dan sebagainya. Itu kita, kalau kita mempelajari ilmu arud, kita akan dapat tahu itu daripada bahar apa. Apakah maksud bahar? Itu akan diceritakan jugalah apa itu bahar. Lepas tu yang seterusnya, nombor 4, ma'rifatun annal Qur'anil Karim wal hadis asy-syarif laisa min sya'irin fi syai'in wa anna laisa min sya'irin. Maksud dia, kita boleh mengetahui bahawa sebenarnya Al-Quran dan hadis ini sebenarnya bukanlah salah satu daripada syair. Walaupun wa anna ma wurida minhuma ala nizami sya'irin min haisul waznu la yahkum alaihi bikaunihi syairun. Walaupun ayat Al-Quran ataupun hadis itu sendiri dia ada mempunyai peraturan syair
yang sama seperti syair-syair Arab. Sama ada dia punya ayat Al-Quran tu mempunyai bahar tersendiri. Contoh dia dekat bawah ni lah. Dia mempunyai ada wazan ar-ramlu musabbaq dalam satu ayat Quran ni. Contoh dia, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam ayat ni mempunyai satu wazan lah, satu wazan yang sama seperti syair-syair Arab yang lain. Fa innahu jaa ala wazan ar-ramlu musabbaq. Dia mendatangkan dalam ayat ni satu wazan, iaitu wazan ar-ramlu musabbaq. Ramlu musabbaq. Tetapi dia adalah Al-Quran lah, bukan syair. Itu yang perlu kita mengetahui, bahawa Al-Quran adalah bukan salah satu daripada syair. Dia kata kat sini, yang ke atas ni, la yahkumu alaihi bikauni syairin. Dia tidak akan dihukumkan sebagai satu syair. Kerana apa? Li'adamu qasdu wa niyah. Kerana kita tidak ada niat ataupun keinginan untuk mengatakan dia salah satu daripada syair. Sebab apa? Kita niatkan dia bahawa dia adalah satu kalamillah ataupun hadis Nabi SAW. Lianna, kerana asyairun huwa kalamil mawzun al-makhfa qasdan bi'auzanin arabi. Kerana apa? Syair Arab ni adalah kalam yang diwazankan ataupun ataupun diniatkan. Kalam yang diwazankan dan diniatkan ataupun dikosadkan dengan wazan-wazan Arab. Itu maksud dia. Okey. Itu adalah faedah-faedah mempelajari ilmu al-arud. Yang pertama tadi adalah menghindarkan diri pada melakukan kesalahan. Lepas tu yang kedua, mengetahui sama ada syair itu adalah syair yang fasid ataupun sahih. Yang ketiga adalah membezakan sama ada syair itu adalah syair apa. Iaitu sama ada syair tu dari segi bahar dia macam mana, bahar ramlu ke bahar dan sebagainya lah. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui bahawa sebenarnya Al-Quran itu adalah, Al-Quran dan hadis itu adalah bukan daripada syair. Kerana apa? Syair itu adalah kalam al-mawzun, kalam yang diwazankan dan disajakkan dan diniatkan, dan diniatkan untuk dijadikan sajak oleh orang-orang Arab, bi'auzanin arabi, dengan wazan-wazan Arab. Itu fawaid dia. Selepas itu kita akan mempelajari pula arkan syairin, rukun-rukun syair Arab. Apakah rukun-rukun dia? Jikalau rukunnya ada 4. Jikalau salah satu daripada rukun-rukun ni tiada, maka tidaklah dia menjadi satu syair. Yang pertama sekali, rukun yang pertama sekali perlu ada dalam satu syair itu adalah maji'u ma'anihi fi suwarin khiyaliyatin tuthirul qari' was-sami'. Mestilah dalam satu syair tu didatangkan makna-makna yang mana makna itu mendatangkan satu gambaran khayalan, kepada orang yang membaca dan yang mendengar. Maknanya sekiranya orang yang membaca satu syair ataupun mendengar satu syair tu, dia boleh memahami dan boleh menjadikan satu khayalan. Kalau dia merapu, kita pun sama tak faham, dia bukanlah satu syair. Lepas tu ruknus sani,
Rukun yang kedua, tunasib bainal lafzun wal makna bi an yakunu lafzur raqiqan mawdi'ur riqqah qawiyan fi mawdi'ir quwwah. Rukun yang kedua adalah mestilah lafaz dan makna mestilah sama. Kalau tak sama, bukanlah satu syair lah. Tunasib membawa maksud mestilah sama. Rukun tsani pula, rukun yang ketiga adalah al-wazn. Mestilah ada al-waznu wal qafiyah. Apa itu wazan atau apa itu qafiyah? Itu pun akan diceritakan akan datang. Mestilah rukun yang ketiga, mestilah syair itu ada wazan dan qafiyahnya. Lepas tu, rukun yang keempat adalah al-qasdu wal iradah. Rukun yang keempat adalah mestilah orang yang ingin membuat syair itu mestilah diniatkan untuk membuat syair. Dan keinginannya untuk membuat syair. Bukannya untuk sahaja tiba-tiba bercakap dengan irama dan wazan yang sama, tetapi dia tidak diniatkan dengan niat syair pun. Dan lalu dia pun ayat tersebut bukanlah satu syair. Ayat yang diungkapkan itu bukanlah satu syair. Walaupun dia dia punya wazan dia sama. Sama seperti syair-syair yang lain. Walaupun dia kalau dia tak ada niat. Wallahu alam. Di sini saja pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.